Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar iaitu proses pencernaan 4.2 sistem pencernaan dan penyerapan makanan. Okey, untuk kita pergi pada proses pencernaan, kita kena tahu dulu definisi dia. Pencernaan ialah proses menguraikan molekul makanan yang kompleks ke makanan yang lebih ringkas agar dapat diserap oleh tubuh. Jadi menguraikan maksud makanan kompleks ni adalah bila kita makan seketul roti, okey, ia adalah satu makanan yang kompleks. Kita kunyah ada tindakan mekanikal dan dalam badan kita berlakulah proses tindak balas kimia untuk proses pencernaan, maka berlakulah penguraian molekul itu kepada yang lebih ringkas dan boleh diserap oleh tubuh. Maknanya kalau kita tadi kita makan roti, maknanya digunakan oleh tubuh untuk apa? Untuk memberi tenaga. Okey, kemudian kita pergi kepada tadi saya kata menguraikan apa yang membantu proses penguraian ni? Okey, adanya enzim ialah pemelukit organik yang mengawal atau mempercepatkan tindak balas kimia dalam organisma hidup. Jadi enzim ni dia boleh bantulah dalam proses tindak balas kimia yang berlaku. Okey, seterusnya kita tengok pada organ pencernaan. Okey, kita tengok di sini yang cikgu bulat hitam ni adalah organ pencernaan, mulut, perut dan usus kecil. Manakala yang dalam kotak biru ni juga organ pencernaan, tapi dia hanya membantu proses pencernaan. Yang utamanya mulut, perut, usus kecil. Okey, yang esophagus, pempedu dan pankreas hanya membantu. Okey, mulut dia merembeskan enzim amylase. Esophagus di sini, sepanjang esophagus ini adalah berlaku proses peristalsis, iaitu proses pergerakan kembang dan kuncup otot secara beritma adalah untuk menolak makanan sepanjang salur pencernaan. Kemudian makanan akan pergi ke perut. Di perut ada asid hidroklorik cair, ada pepsin dan ada renin. Okey, asid hidroklorik cair berfungsi menutriekan amylase, menyediakan satu medium berasid bagi tindak balas disguster dan enzim, dan juga fungsinya yang ketiga adalah untuk memusnahkan bakteria yang berbahaya kepada tubuh. Okey, pepsin dan renin dia akan menguraikan makanan kompleks. Makanan kompleks menjadi yang lebih ringkas. Okey, kita akan pelajari selepas ini. Okey, kemudian di usus kecil ada 3 peringkat, iaitu selepas perut dia ada nerve, kemudian pergi pada ileum dan duodenum. Usus besar dia tak terlibat dalam proses pencernaan. Okey, kemudian hempedu. Apa guna hempedu? Pahit bagai hempedu kan? Tetapi dalam hempedu ni ada rembesan garang hempedu, dan garang hempedu ni akan masuk ke dalam duodenum untuk membaukan lemak kepada titisan halus bagi mengurangkan ketegangan permukaan lemak supaya enzim lipase dapat bertindak menghasilkan kolesterol dan asid lemak. Pentingnya ada garang empedu. Bagi orang yang sakit ada batu karang dalam empedu, dia biasa buang batu empedu ni. Apa jadi? Lemak susah nak dicernakan, jadi dia cepat letih. Doktor akan nasihatkan kalau orang yang dah buang pudih empedu ni, dia tak boleh makan makanan yang berlemak. Okey, apa guna pankreas? Pankreas dia boleh merembeskan enzim amylase, enzim trypsin dan enzim lipase untuk menguraikan makanan dalam proses pencernaan. Okey, kita pergi pada proses pencernaan karbohidrat. Okey, ni cikgu tunjukkan organ manusia. Okey, proses pencernaan manusia. Okey, di mulut. Apa yang cikgu tulis KADM tu? Okey, KADM ni adalah kita hafal dulu KADM ni. Nak tahu apa dia lepas ni hafal dulu di mulut KADM, di mulut KADM. Okey, lepas tu di perut pencernaan ke atas karbohidrat terhenti sebab tadi kita kata asid hidroklorik cair menetralkan enzim amylase. Jadi tindak balas ke atas amylase ke atas kanji terhenti. Okey, kemudian di duodenum.
Di situ cekok yang selekoh tu adalah duodenum. KADM. Tadi KADM. Ni KADM. D dah ditinggalkan. Tinggallah KADM. Kemudian, di usus kecil seterusnya ada SML. Awak tahu SML apa? Baju ke? Nanti kita pergi satu persatu. Okey, KADM tadi. KADM cikgu ringkaskan untuk kanji, amylase, dextrin dan maltosa. Makna di sini, ini adalah tindak balas kimia. Maknanya, kita kena huraikan enzim amylase. Yang atas nak pandai tu enzim. Enzim amylase akan bertindak ke atas kanji. Kanji ni nutrien. Hasilnya apa? Menjadi dextrin dan maltosa. Cikgu ulang Enzim amylase mencernakan kanji menghasilkan dextrin dan maltosa. Ataupun enzim amylase bertindak balas ke atas kanji menghasilkan dextrin dan maltosa. Itu cara penguai kita nak tulis dalam jawapan dalam peperiksaan. Okey, kemudian KAM tadi. KAM dia tinggallah D tu, tinggal KAM. Kanji amylase mencernakan atau amylase bertindak balas ke atas kanji menghasilkan maltosa. Okey. Seterusnya, kanji ni kalau kita ingat polisakarida. Maltosa tu dah jadi disakarida, dah jadi dua gula ringkas. Dah makin kurang kan? Okey. Sini. Okey, di usus kecil, di ileum dan jejunum ileum dan jejunum. Tadi cikgu kata ada SML kan? Apa dia SML? S tu untuk sukrosa, M tu maltosa, L tu laktosa. Enzim apa yang bertindak balas ke atas mereka? Okey. Sukrase bertindak balas ke atas sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa. Okey. Maltase bertindak balas ke atas maltosa menghasilkan glukosa. Tak ada ke lagi? Tak ada tambah ni. Perkataan tambah. Tak ada sebab M mati duduk seorang. Glukosa seorang-seorang di sini. Okey, kemudian laktase, enzim laktase bertindak balas ke atas laktosa menghasilkan glukosa dan galaktosa. Bermakna nama-nama yang selepas anak panah ini sudah menjadi hasil akhir pencernaan karbohidrat, glukosa, fruktosa dan galaktosa. Okey, kita pergi kepada pencernaan protein. Okey. Di mulut tiada pencernaan protein berlaku. Dia start dengan di perut. PPP, ada 4 P. Lepas tu ada KRK. Okey. Lepas tu ada PTPA di duodenum. Ni duodenum ada PTPA. Kemudian di usus kecil ileum dan jejunum ada PPA. Okey, apa dia? Kalau kamu nak cepat ingat, kamu hafal dulu huruf ni. Lepas tu barulah kamu terjemahkan. Okey, di perut enzim peksin. Jangan lupa ambil nama yang di atas anak panah iaitu enzim. Enzim peksin bertindak balas ke atas protein kat depan ni menghasilkan peptide dan polipeptida. Enzim renin bertindak balas atau mencernakan karsinogen menghasilkan kesin. Ini sebab kalau kita minum susu je, renin hanya bertindak balas ke atas protein susu iaitu karsinogen. Okey. Kalau ayam semua tu pepsin dah okey dah untuk protein tapi bagi susu dia enzim renin. Okey, KRK lah. Okey, kemudian di duodenum, okey, tripsin, okey, bertindak balas ke atas peptide menghasilkan polipeptida dan asid amino. Okey, cuba awak tengok di sini. Protein, lepas tu hasil dia peptide. Bila sampai kat duodenum, peptide pula duduk di hadapan, polipeptida duduk di belakang dan tambah asid amino. Begitulah seterusnya dia akan jadi. Tengok. Sekarang dah polipeptida duduk depan. Tadi duduk belakang kan? Sekarang duduk depan pula. Jadi PPA ni adalah
enzim peptidase mencernakan polipeptida menghasilkan asid amino. Okey, habis kita pergi kepada proses pencernaan lemak. Okey, lemak senang je. Dia tak ada berlaku tindak balas di mulut, tak ada berlaku di perut. Tetapi garang empedu tadi cikgu kata membantu pencernaan lemak, iaitu dia berfungsi membaurkan lemak, pecahkan lemak kepada titisan halus bagi mengurangkan ketegangan permukaan lemak supaya enzim lipase dapat bertindak menghasilkan kolesterol dan asid lemak. Kat mana lipase tu? Oh, di sini. Lipas. Oh, cikgu nak suruh awak ingat. Lipas kat situ, dekat duodenum. Apa dia? Oh, satu lagi lipas. Oh, di usus kecil pun, di usus kecil ileum dan duodenum pun ada lipas. Kenapa lipas? Oh, ini yang dimaksudkan lipas. Cikgu masukkan lipas tu, cikgu nak suruh cepat ingat untuk enzim lipase. Oh, okey. Jadi di sini enzim lipase tadi kita kata garang empedu dah pecahkan lemak untuk menolong enzim lipase kan? Okey, enzim lipase bertindak balas ke atas lemak menghasilkan asid lemak dan kolesterol di duodenum. Di usus kecil yang lain itu ileum dan duodenum pun sama. Enzim lipase bertindak balas ke atas lemak menghasilkan lemak, asid lemak dan kolesterol. Jadi ada 3 proses pencernaan iaitu yang kamu perlu tahu, iaitu proses pencernaan karbohidrat, protein dan lemak. Okay. Jadi cikgu simpulkan di sini apa yang kita yang cikgu ajar tadi cikgu buat warna merah. Kenapa warna hitam? Kenapa biru? Kerana merah itu untuk protein, hitam itu untuk karbohidrat, biru itu untuk lemak. Nak senang bagi kita rujuk nanti. Tadi kita tengok secara keseluruhan di mulut hanya berlaku proses tindak balas pencernaan ke atas kanji saja. Protein di perut, tak di perut. Dan lemak taknya di duodenum. Sebab itu ada satu di mulut ada satu tindak balas kimia, di perut ada 2, di duodenum ada 3 dan di usus kecil ada 5. Okey? Yang cikgu terang dah tadi. Okey. Kemudian, contoh soalan SPM. Jadual menunjukkan nama makanan, kuantiti dan komposisi nutrien yang boleh dimakan bagi setiap 100 gram dalam makanan yang dimakan oleh Suzy. Okey, anggur, pil hijau. Bila kita nak menerangkan tentang proses pencernaan, kita kena tengok nutrien apa? Protein, karbohidrat, lemak. Okey, sini tak ada lemak. Oh, okey. Lepas tu dia tanya, huraikan tindak balas enzim dalam usus kecil ke atas karbohidrat. Oh, jadi kita ambil yang ni saja. Tak perlu lagi ambil lemak, ambil protein. Ambil yang karbohidrat sahaja. Okey. Jadi, macam mana kita nak jawab? Tengok saya jawab dia. Jawapannya. Wah, itu dia. Kalau kamu masih ingat di usus kecil tadi, ada 3 tindak balas untuk karbohidrat yang tulisan hitam tadi kan? Enzim sukrase bertindak balas dengan sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa. Enzim maltase bertindak balas dengan maltosa menghasilkan glukosa. Dan enzim laktase menghasilkan bertindak balas dengan laktosa menghasilkan glukosa dan galaktosa. Okey, bertindak balas dengan bertindak balas ke atas ke? Boleh ke atas lagi bagus Okey. Itu saja tentang tajuk proses pencernaan. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.